Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk tugasan kumpulan kami ialah PT-PTN dalam Islam. Sebagai pendahuluan, marilah kita mengetahui apakah itu PT-PTN. PT-PTN ialah singkatan bagi Perbadanan Tabung Pengajian Tinggi Nasional dan merupakan sebuah organisasi yang ditubuhkan pada tahun 1997 di bawah Akta Perbadanan Tinggi Pendidikan Nasional 1997 kurungan Akta 566. Badan ini menguruskan pembiayaan kewangan dan pinjaman pelajaran pengajian tinggi kepada para siswa dan siswi yang ingin melanjutkan pelajaran di peringkat universiti. Tetapi terdapat pelbagai kenyataan yang menyatakan status pinjaman ini sebagai haram atau bercanggah dengan syariah Islam kerana mempunyai unsur-unsur riba dan sebagainya. Adakah benar pinjaman ini mengandungi unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, dan apakah status sebenar pinjaman ini dari sudut Islam? Semua perkara ini akan dijelaskan dalam video ini. Saya akan menerangkan serba sedikit tentang riba di dalam PT-PTN. Sejak kebelakangan ini, ramai dalam kalangan masyarakat dan juga mahasiswa mula merungut dan mendakwa bahawa PT-PTN mengamalkan konsep riba. Hal ini kerana wujudnya lebihan bayaran balik 3%. Oleh yang demikian, kebanyakan pelajar meragui status hukumnya dan mula tidak yakin untuk membuat sebarang pinjaman dengan pihak PT-PTN. Menolak dakwaan tersebut, pihak PT-PTN mengeluarkan sebuah penyata ataupun statement bagi menafikan dakwaan-dakwaan tersebut. PT-PTN sebenarnya bukanlah pinjaman pendidikan yang berunsurkan riba, tetapi pinjaman yang patuh syariah sebagaimana yang telah diputuskan oleh Jawatan Kuasa Fatwa Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam. Konsep ini dikenali sebagai ujrah. Ujrah iaitu upah 1% setahun dan bukan sekadar mengambil untung semata-mata. Jadi bagi meyakinkan lagi peminjam dari kalangan mahasiswa dan rakyat Malaysia, Muzakarah Khas Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia telah pun bersidang pada 28 Julai 2008 bagi membincangkan dan membahaskan kajian pelaksanaan PT-PTN. Oleh demikian, jelaslah bahawa riba ini sudah tiada sejak lama lagi dalam PT-PTN dan diganti dengan konsep ujrah ataupun upah. Oleh itu, kita sebagai umat Islam digalakkan untuk berhati-hati dan bersikap teliti ketika ingin berhutang supaya tidak membebankan diri sendiri. Seterusnya, saya akan meneruskan lagi perbincangan mengenai isu PT-PTN ini dengan menjelaskan tentang hukum al-dhaman. Konsep jaminan di dalam fiqh Islam disebut sebagai hukum al-dhaman, iaitu jaminan. Daripada sudut bahasa, dhaman adalah sinonim dengan iltizam, yang bermaksud seseorang yang mewajibkan sesuatu ke atas dirinya. Daripada sudut istilah fiqh pula, ia bermaksud mewajibkan ke atas diri sesuatu hak yang menjadi zimmah, iaitu liability orang lain, atau disebut sebagai dhaman al-dain, iaitu jaminan hutang. Di dalam jaminan hutang ini ataupun dhaman al-dain terdapat 5 rukun untuk menjadikan sesebuah jaminan itu sah. Yang pertama ialah dhamin, iaitu penjamin. Yang kedua ialah madmun, iaitu hutang yang ingin dijamin. Dan yang ketiga ialah madmun lahu, penghutang. Yang keempat ialah madmun anhu, iaitu pemiutang. Yang kelima ataupun yang terakhir ialah sirah, iaitu ijab atau tawaran penjamin. Untuk menghubungkan lagi hukum al-dhaman ini dalam isu PT-PTN, maka telah diaplikasikan rukun-rukun al-dhaman di dalam isu PT-PTN. Seperti mana yang telah saya sebutkan tadi, rukun dhaman yang pertama ialah dhamin, iaitu penjamin. Di dalam rukun ini, sebahagian pihak mengatakan bahawa kerajaan adalah penjamin dalam kes ini. Walau bagaimanapun, beberapa perkara perlu diputuskan terlebih dahulu, seperti siapakah yang layak untuk dianggap sebagai penjamin,
Adakah individu atau sebuah pakatan politik? Pada asalnya, penjamin itu mesti seseorang manusia sebenar yang merupakan ahlu tabarruk. Apakah itu ahlu tabarruk? Ahlu tabarruk ialah orang yang berkelayakan untuk memberikan harta, dan dia juga mestilah akil baligh dan rasyid, iaitu tidak dungu dalam pengurusan harta. Dan dia ini juga mestilah yang mengeluarkan sirah dhaman untuk menjamin sesuatu hutang. Rukun yang kedua pula ialah madmun, iaitu hutang yang dijamin. Di dalam rukun ini, hutang peminjam PTPTN berbentuk wang dan tiada bantahan untuk perkara ini. Rukun yang ketiga pula ialah madmun lahu, penghutang. Para penghutang dalam kes ini ialah para peminjam dari tabung PTPTN. Rukun ini adalah sempurna dan tiada isu yang dibangkitkan. Rukun yang keempat pula ialah madmun anhu, iaitu pemiutang. Di dalam rukun ini timbul isu, siapakah pemiutang sebenar? Adakah kerajaan atau PTPTN sebagai sebuah badan yang bebas? Perkara ini harus melibatkan tiga pihak, di mana PTPTN sebagai pemiutang dan kerajaan sebagai penjamin. Maka rukun ini sudah memadai. Rukun yang kelima ialah sirah, iaitu ijab atau tawaran penjamin. Sirah ini ialah lafaz penjamin untuk menjamin hutang PTPTN kepada yang berhutang. Sekiranya tiada lafaz, maka tiada sirah dan tidak berlaku hukum jaminan. Seandainya penjamin melafazkan sirah, maka perlu dilihat pula kepada syarat-syarat ijab. Kaedah muamalat dalam Islam yang seterusnya ialah hiwalah. Menurut kebanyakan ulama mazhab Syafi'i, hiwalah dari segi istilah bermaksud kontrak yang terkandung di dalamnya pemberian hutang seseorang kepada tanggungan seseorang yang lain. Hiwalah adalah dibenarkan dan menerimanya adalah sunat berdasarkan sabda Rasulullah SAW dalam riwayat Ahmad, "Wa man uhida ala mali'in falyaqtal", yang bermaksud siapa yang dipindahkan hutangnya kepada orang kaya yang lain, maka berpindahlah. Imam Syafi'i ada mengkariskan 5 rukun hiwalah. Yang pertama muhil, yang kedua muhal, ketiga muhal alaih, keempat muhal bih, kelima sirah. Jika rukun-rukun tersebut, maka dah disimpulkan bahawa PTPTN tidak melibatkan konsep hiwalah kerana tidak mencukupi rukun-rukun hiwalah. Yang pertama, tiada sirah. Pihak PTPTN tidak ada sebarang persetujuan untuk memindahkan hutang pada peminjam kepada pihak kerajaan. Bahkan tiada ijab pun daripada para peminjam untuk memindahkan hutang tersebut. Yang kedua, tiada muhal alaih. Kerajaan bukanlah sebenarnya muhal alaih dalam kes ini, kerana kerajaan tidak ada sebarang hutang terhadap para peminjam. Sedangkan akad hiwalah ialah jual hutang dengan hutang, maka pihak kerajaan tidak ada perkhidmatan langsung dalam urusan hutang ini. Antara isu yang timbul berkaitan dengan PTPTN adalah masalah bayaran balik pinjaman bagi peminjam yang telah menamatkan pengajian mereka. Pada 13 September 2021 yang lalu, lebih 500,000 peminjam PTPTN tidak pernah membuat bayaran balik terhadap hutang mereka. Membayar hutang adalah sesuatu yang wajib dilakukan ke atas setiap orang yang berhutang. Menjadi dosa besar sekiranya sengaja tidak mahu membayar semula hutang itu. Begitu juga haram menangguhkan hutang bagi mereka yang mampu untuk selesaikan hutang mereka. Rasulullah SAW bersabda, "Matrul ghaniyyu zulmun." Maksudnya, orang kaya yang menunda-nunda bayaran hutang adalah suatu kezaliman. Tetapi jika tidak mampu untuk bayar semula, sebaiknya menangguhkan proses pembayaran atau meletakkan tempoh yang tertentu pada penghutang untuk menyelesaikan hutang tersebut. Dalam Al-Quran ada menyatakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in kana dzu 'usratin fanadhiratun ila maisarah." Dan jika orang berhutang itu dalam kesulitan, maka berilah tempoh waktu sehingga dia mendapat kemudahan. Oleh itu menjadi suatu kewajipan bagi setiap yang berhutang untuk tunaikan hutang mereka, dan hendaklah masyarakat memanfaatkan kemudahan yang telah diberikan oleh kerajaan Malaysia dengan menstabilkan kewangan diri dan berusaha untuk membayar hutang masing-masing. Secara keseluruhannya, saya dapat simpulkan bahawa PTPTN ini merupakan salah satu bentuk pinjaman kewangan bagi para pelajar untuk melanjutkan pengajian mereka ke peringkat universiti. Dan sebenarnya PTPTN ini tidak lagi mengamalkan pinjaman berusaha riba sejak tahun 2008 dan mematuhi syariah.
telah diputuskan oleh Jawatan Kuasa Fatwa Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam. Namun di atas kemudahan ini masih terdapat sebahagian besar peminjam PTPTN yang lewat membuat pembayaran semula. Kesannya menyebabkan pihak PTPTN menanggung bebanan hutang yang tinggi sehingga menyebabkan kerugian yang besar. Jadi pihak PTPTN telah mengambil satu inisiatif untuk mengenakan takwid, iaitu denda bagi orang yang berkemampuan tetapi sengaja melewatkan pembayaran semula. Dan orang yang dikenakan takwid ini akan terjebak dengan unsur riba yang ada di dalamnya, iaitu bayaran tambahan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 275. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa halallahu al-bay' wa harrama riba. Maksudnya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Berdasarkan ayat ini, Allah telah melarang hamba-Nya untuk mengamalkan riba. Jadi di sini saya dapat merumuskan bahawa kita mestilah membayar pinjaman PTPTN sesuai dengan waktu yang telah ditentukan supaya kita dapat terhindar daripada unsur riba.